Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity Jadi hari ini adalah satu hari yang istimewa kerana ini adalah projek JV joint venture bersama wanita Ikram Ampang Jaya di mana kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dengan wanita iaitu kesihatan paru-paru dan wanita apa yang perlu anda tahu Jadi sebelum itu saya ingin juga mengucapkan salam ma'al hijrah buat semua dan terima kasih buat para netizen kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini Jadi sebelum kita teruskan saya harap para netizen dapat tolong clarify sama ada clear ataupun tidak sesi FB Live kita pada hari ini dan sama ada jelas ataupun tidak gambar kita pada hari ini Dan mohon sharekan juga status FB Live ini dengan rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini maaf kerana logo combination, logo joint venture JV ni tak berapa jelas tapi sebenarnya logo ini menunjukkan ini adalah projek JV antara dengan wanita Ikram Ampang Jaya. Okey, daripada Tek Kwong Yi. Hai Dok. Hai Yi Tek Kwong Yi. Terima kasih kerana bersama-sama kita Dan Puan Izan Eric. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Izan Eric kerana bersama-sama kita. Okay, jadi baiklah, salam ma'al hijrah buat semua Semoga tahun baru ini akan lebih bermakna dan memberikan banyak kebaikan dan perubahan yang baik untuk kita semua buat seluruh umat Islam di Malaysia dan di serata dunia. Okey, baiklah, saya ingin memperkenalkan sedikit introduction dengan tetamu istimewa kita hari ini iaitu Dr. Halimah seorang doktor pakar kanak-kanak yang kini bertugas di Universiti Sains Islam Malaysia dan juga Hospital Ampang, dan beliau juga adalah ahli jawatan kuasa wanita Ikram Ampang Jaya di mana beliau memegang portfolio JK wanita Okey, baiklah, hari ini kita akan membincangkan mengenai topik kesihatan paru-paru dan wanita, apa yang perlu anda tahu Jadi kita ada tetamu istimewa daripada wanita Ikram Ampang Jaya iaitu Dr. Halimah Jadi Dr. Halimah mendapat pendidikan awal di bidang perubatan daripada University of Liverpool, United Kingdom. Kemudian beliau menyambung kepakaran di bidang perubatan kanak-kanak ataupun pediatrik dengan lulus membership MRCP CH Membership for Royal College of Physicians for Children dan beliau meneruskan training di sana dan beliau baru pulang ke Malaysia tahun lepas dan seterusnya beliau menyertai USIM sebagai pakar kanak-kanak dan beliau sangat aktif beraktivisme di UK. Beliau adalah Ketua Wanita Northwest Ikram UK Aya, dan di Malaysia beliau juga adalah AJK wanita dan keluarga di Ikram Ampang Jaya Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa saya ingin menjemput Dr. Halimah untuk bersama-sama kita Assalamualaikum Dr. Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Halimah? Sihat je hari ini? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah, ada beberapa komen dari netizen kita sharekan sikit. Daripada Nurul Ramli. Hai Dok, salam awal Muharram. Salam awal Muharram Nur Ramli Daripada Dr. Razia Ismail Assalamualaikum Okey, dan daripada Izan Eric. Clear Dr. Nurul, saya ada Hospital Selayang. Okey, baiklah. Terima kasih Pak Izan kerana menyertai kita daripada Hospital Selayang Okey, daripada Dr. Razia Ismail. Waalaikumsalam Dr. Razia, terima kasih bersama kita Dan daripada Hajah Kam, salam ma'al hijrah Doktor, salam ma'al hijrah. Okey, jadi alhamdulillah ramai nampaknya netizen yang bersama-sama kita untuk kita membincangkan mengenai penyakit paru-paru di kalangan wanita apa yang perlu anda tahu Jadi sebagai doktor pakar paru-paru saya banyak bertemu dengan pesakit wanita yang mempunyai masalah paru-paru Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari aspek penyakit paru-paru ada beberapa penyakit paru-paru yang hanya terdapat di kalangan wanita lelaki tak ada penyakit paru-paru ni, hanya wanita sahaja yang ada Jadi menarik Okey, jadi antara penyakit yang paru-paru yang hanya berlaku di kalangan wanita adalah nombor satu ialah penyakit LEM ataupun leukophagoleiomyomatosis iaitu satu penyakit
di dalam paru-paru yang boleh menyebabkan pneumothoraks, iaitu menyebabkan paru-paru terperangkap, udara terperangkap dalam paru-paru ya, sekaligus menyebabkan masalah kesukaran bernafas ya. Dan yang kedua ialah penyakit pulmonary hypertension ya, di mana keadaan tekanan yang sangat tinggi di dalam paru-paru ya menyebabkan pesakit mengalami masalah susah bernafas ya, dan juga mempunyai komplikasi ketika mengandungnya, jadi pulmonary hypertension ya. Seterusnya adalah penyakit catamenial pneumothorax ya, iaitu penyakit yang mana wanita mendapat masalah paru-paru bocor ya ketika datang bulan ya. Saya pernah kongsikan kisah antara pesakit saya yang mendapat masalah pneumothorax ya, udara terperangkap dalam paru-paru berkali-kali. Setiap kali beliau datang bulan, setiap kali itulah udara terperangkap dalam paru-parunya ya, dan saya akan kongsikan sebentar lagi ya X-ray yang menunjukkan macam mana keadaan catamenial pneumothorax ini berlaku ya. Dan juga pregnancy associated asthma exacerbation, di mana pesakit asma ya ketika mengandung asma mereka menjadi tidak terkawal, menjadi teruk, menjadi lebih parah ya. Jadi itu adalah antara penyakit-penyakit yang hanya berlaku di kalangan wanita dan tidak akan berlaku di kalangan lelaki ya. Jadi menarik ya topik ini ya, di mana kita ada penyakit paru-paru yang khusus untuk wanita ya. Dan ada juga penyakit yang banyak berlaku di kalangan wanita tetapi tidak terdapat di kalangan kaum lelaki ya. Kalau ada pun hanya sedikit sahaja ya. Okey, dan itu adalah penyakit kita panggil autoimmune lung disease, di mana penyakit paru-paru ya, di mana sel-sel paru-parunya melawan sel paru-parunya sendiri ya, sehingga menyebabkan masalah ya. Jadi contohnya adalah penyakit SLE ya, systemic lupus erythematosus, yang boleh memberi kesan pada paru-paru ya, sekaligus memberikan masalah susah nafas ataupun memberikan masalah batuk berdarah ya. Jadi penyakit autoimmune lung disease ini kebanyakannya berlaku di kalangan wanita dan amat jarang sekali berlaku di kalangan lelaki ya. Jadi kalau kita tengok sangat menarik ya ciptaan Allah ini, di mana wanita ada keistimewaan ya dari segi biologi ya, dan dari segi kita tengok dari segi penyakit paru-paru itu sendiri ya. Jadi mungkin Dr. Halimah boleh kongsikan ya, kita bercakap mengenai penyakit paru-paru dan wanita ya. Jadi mungkin kita boleh dive in, zoom in sedikit wanita ini ya. Apa sebenarnya peranan wanita dalam keluarga, dalam masyarakat ya, sebelum kita kupas dengan lebih lanjut efek kesihatan wanita kepada kesihatan paru-paru kepada wanita ini. Mungkin Dr. Halimah boleh kongsikan secara ringkas ya, wanita ini bagaimana peranan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think to start off, kalau kita nak kata peranan wanita ni ada banyak lah. Rasanya wanita dekat Malaysia sekarang ni kita memang pegang pelbagai apa kita panggil mask kan. Kita pakai pelbagai topeng atau pelbagai hat. Kita pakai pelbagai topi kan. Saya kalau boleh nak pecahkan, saya rasa kita boleh tengok peranan wanita dalam keluarga. Peranan wanita sebagai seorang pekerja, dan juga wanita sebagai peranan dia dekat dalam masyarakat. Kebelakangan ni kalau kita tengok memang wanita sebenarnya dia memang ambil banyak lah tugas-tugas yang dipegang. Dia bukan lagi wanita yang kalau kita tengok zaman dahulu wanita hanya duduk di rumah dan tak buat apa-apa. Sekarang ni wanita memang pegang banyak topi. So kalau dalam keluarga dia kalau yang belum berkahwin, dia sebagai seorang anak, selalunya wanita ni dia memang lebih dia punya emotion lebih tinggi kan, so dia akan nak jaga dia punya mak bapak. Kalau dia dah berkahwin, dia akan pegang topi sebagai seorang ibu. Dan tugas seorang ibu memang bukan senang lah, nak menjaga anak lagi kan, nak menjaga isi rumah, nak menjaga masak, kemas rumah, tu semua wanita pegang. Kebanyakannya wanita yang pegang tugas tu. Yang kedua, kita tengok wanita sekarang ni memang banyakkannya dah berkejaya. Kalau dia tak kerja luar rumah pun, dia akan cuba buat business from home. Sebab dia nak bantu, selalunya sebab dia nak bantu kewangan keluarga lah. So dia akan pegang topi sebagai seorang pekerja. So dia akan bekerja bisnes kat rumah ataupun dia seorang yang bekerja di luar. Lepas tu nombor 3, kita tengok peranan wanita dia banyak juga dalam masyarakat. Sebab zaman sekarang kebanyakan kita memang dah berkesedaran, kita nak tolong masyarakat, kita ada rasa belas kasihan nak tolong pada orang-orang yang lebih susah. So kebanyakannya wanita ni jenis yang proaktif. Kita bukanlah nak kata ni kita punya diorang panggil feminism kan, macam wanita lah segala-galanya. Tapi memang kalau kita tengok rata-ratanya memang wanita ni memang dia nak buat kerja kat dalam masyarakat. Dia nak menyumbang.
Paling-paling pun dia akan pack baju yang dia tak guna, dia hantar pergi dekat ni kan. So banyaklah wanita ni memang memainkan peranan yang banyaklah dalam masyarakat untuk bantu yang benda-benda lain. So macam itulah yang nak cakap dengan Dr. Yakin, kalau boleh kita simpulkan sebenarnya wanita ni memang pegang pelbagai topi. Topi dekat rumah ada, topi kat tempat kerja ada, topi kat dalam membantu masyarakat pun ada. Jadi maksudnya sangat luas ya skop peranan wanita itu ya, dari segi keluarga ya, masyarakat ya, negara ya. Tengok ada juga wanita yang memerintah negara kan, macam Presiden Australia, New Zealand kan, dan mereka berjaya mengawal pandemik COVID-19 dengan baik di sana ya, kelihatannya ya. Baiklah, jadi nampaknya memang sangat besar peranan wanita. Jadi mungkin kita boleh sharekan juga ya dari segi kesihatan paru-paru. Jadi apabila saya menceritakan tadi mengenai beberapa penyakit paru-paru yang hanya terdapat di kalangan wanita ya, bagaimana wanita di samping memegang berbagai-bagai peranan ya di dalam keluarga dan masyarakat, mereka juga terpaksa berperang dengan penyakit yang mereka hadapi ya, terutamanya mungkin dalam hari ini, konteks ini kita bincang mengenai penyakit paru-paru ya. Jadi antara simptom-simptom penyakit paru-paru adalah mengalami masalah susah nafas ya, ataupun batuk berdarah ya, ataupun batuk berpanjangan. Jadi ini adalah antara 3 simptom problem yang selalu saya jumpai di klinik saya ya, apabila berdepan dengan pesakit paru-paru ya, dan kalangan wanita. Jadi seperti yang kita tahu ya, jika seseorang itu ada masalah susah nafas ya, dia akan sukar untuk membuat kerja ya. Kadang-kadang dia tak boleh nak melaksanakan kerja-kerja yang sebelum ini boleh dilaksanakan ya. Contohnya kalau asma ya, bila mengandung asmanya jadi semakin teruk ya, jadi dia terpaksa masuk ke hospital dengan kerap ya, terpaksa mengurangkan aktiviti sehariannya ya. Dan kalau ada masalah batuk berterusan pula ya, jadi mereka boleh ada macam-macam komplikasi yang lain ya. Contohnya mereka boleh ada masalah urinary incontinence ataupun tidak boleh mengawal air kencing mereka ya, ataupun ada masalah sakit dada ya. Jadi dari segi perspektif seorang aktivis wanita ya, Dr. Halimah, bagaimana masalah paru-paru ini ya, di mana sekiranya mereka ada masalah susah nafas yang berpanjangan ya, masalah batuk yang berterusan ya, bagaimana masalah ini boleh mengganggu peranan mereka sebagai seorang yang memang banyak memegang topi ataupun memegang peranan dari keluarga dan masyarakat ya, dipersilakan. Okay, so macam yang kita tahu, kalau I think there is a saying yang cakap kalau if we can't take care of ourselves, how are we going to take care of others? So sebenarnya kalau kita tengokkan, bila kita tak sihat sebenarnya, kita sebenarnya tak dapat melakukan kerja kita dengan baik. Especially bila kita ada breathing problems. Bila kita sebenarnya ada breathing problems dengan batuk, dengan nafas tak berapa cukup, therefore sometimes you have less oxygen. Sebenarnya you can't think as well when you haven't got enough oxygen in your blood kan. So boleh nampaklah bila kita ada masalah paru-paru ni, kalau kita tak sort that out, maksudnya kita tak pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan, maka sebenarnya kita tak akan dapat nak membantu apa-apa pun, be it dekat rumah ataupun kita tak dapat melakukan kerja kita dengan baik, dan kita tak dapat langsung nak bantu masyarakat. Dan kalau rata-ratanya kita tengoklah sekarang ni kan, banyak je sebenarnya wanita yang cakap sebenarnya kita penat lah, dah tak larat lah nak buat. Kadang-kadang kita penat sebab kita tak jaga kesihatan kita. Contoh yang paling baik kadang-kadang yang saya boleh nampak lah, mak bawa anak pergi hospital sebab anak tak sihat. Tapi bila kita tengok mak pun, mak breathless. Mak pun rupanya ada asma. Tanya, oh tak pergi jumpa doktor sebab nak anak ni pun tak sihat. So nak buatkan make sure anak sihat, dia tak ada masa untuk jaga diri dia. So sebenarnya kita sangat pentinglah kita wanita untuk jaga kesihatan badan dia, dan juga kalau dia memang ada masalah paru-paru macam asma ke anything else yang ni kan, kenalah pergi jumpa doktor dan dapatkan rawatan. Sebab kalau tak dapatkan rawatan, nanti dia tak boleh nak buat kerja dengan elok pun. Dan nantilah lama badan dia yang jadi rosak lah kan. Jadi maksudnya kita melihat wanita ini dia lebih mementingkan orang lain daripada diri dia sendiri ya. Maksudnya kadang dia terlupa nak jaga diri dia, sibuk jaga orang lain sampai mengabaikan kesihatan diri sendiri ya. Jadi sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang ibu ya, dia perlu menjaga diri dia dengan baik dari segi kesihatan ya. Kemudian barulah dia boleh menjalankan peranan-peranannya untuk menjaga kesihatan ahli keluarganya yang lain ya, anak-anak ya, dan keluarganya juga ya. Jadi mungkin Dr. Halimah boleh share ya dari segi pengalaman ya sebagai aktivis wanita di UK dan Malaysia ya. Apa beza dari segi permasalahan mungkin persoalan kesihatan ya ataupun kesihatan paru-paru di kalangan wanita di UK dan di Malaysia, ada beza ke? Bagi saya dah duduk dekat UK 16 tahun. Sebenarnya dia punya
the availability of healthcare dekat UK memang lebih baik, dan juga work life balance dekat UK lagi baik. Maksudnya dia punya waktu bekerja tak adalah terlalu panjang, dan juga kita ada masa untuk tengokkan diri kita sendiri. Maksudnya kita ada masa untuk nak kena pergi jumpa doktor ke, dan nak jumpa doktor tu senang, dan nak dapat jumpa doktor yang pakar pun lebih senang lah dekat sana. Saya rasa itu yang membezakan antara kalau masa saya duduk dekat sana dengan masa saya duduk sini. Kat sini memang makin lebih kurang masa untuk jaga diri sendiri. So saya rasa mungkin itu something yang kita boleh tengok, dan macam kita boleh fikirkan lah macam mana nak tukar benda tu. Sebab sebenarnya kalau kita tak dapat jaga diri, kita memang tak dapat nak menyumbang balik pada masyarakat. Kalau dari segi aktivisme, sebab bila kita dekat UK, kita masyarakat yang kecil, maka bila kita masyarakat kecil, kita nak buat macam-macam. Kita lebih ada masa, lebih ada semangat lah. Bila dekat Malaysia ni kadang-kadang kita lebih macam, bukanlah nak kata pentingkan diri sendiri, tapi memang lebih kepada nak tengok keluarga sendiri aja dulu, nak tengokkan keluarga yang terdekat je dulu, tak ada pun nak pergi kat dalam masyarakat lagi. Tapi lately dah nampak lah masyarakat Malaysia dah lebih berkesedaran untuk membantu masyarakat-masyarakat yang lebih kurang upaya lah. Contohnya masyarakat yang miskin, yang tak berapa berpendapatan tinggi, masyarakat refugees. So kita dah ada kesedaran lah nak tolong. Okay, jadi maksudnya sangat berbeza ya dari segi work life balance ya di UK dan di Malaysia, dan juga dari segi healthcare facility tu di UK lebih advance ya. Jadi kalau dikatakan macam work life balance tu, adakah kerana waktu bekerja di UK lebih pendek ke macam mana, atau waktu bekerja di Malaysia lebih panjang ke? Adakah seperti itu menyebabkan kurangnya work life balance tu? Okay, saya bagi contoh sebab saya baru bekerja kat Malaysia. Saya bagi contoh bekerja di Malaysia lah. Sebenarnya waktu kerja dia lebih kurang sama, which is kalau kat sana actually 9 to 5, kat sini 8 to 5 kan. Cumanya we very rarely stay back. Maksudnya kalau sebagai seorang doktor, kalau kita orang kerja sampai pukul 5 saja, memang tepat dia disuruh balik. Kalau ada benda yang tertinggal yang tak boleh buat lagi, memang pas pada orang on call. Kalau kat sini bukan culture. So jadi kita tend to buat juga. So maksudnya kita akan stay back lebih lama sikit lah. Dan yang saya dengar daripada profession lain pun sama juga sebenarnya. Sebenarnya waktu kerja sama je. Waktu kerja kita is meant to be 9 to 5 ataupun 8 to 5. Tapi dekat Malaysia ni ada tendensi untuk sebab orang lain pun stay, so nampak macam tak elok kita stay. Ni rasanya Asian culture. So macam I think we should change it. Sebab bukan kuantiti yang kita perlukan quality. So kita kena kerja berkualiti, tapi kita tak perlu tambahkan kuantiti. Sebab kalau kita boleh kurangkan kuantiti tu, then we have more time to spend with our family. So saya rasa kebanyakan masalah masyarakat dekat Malaysia berpunca daripada kita kurang waktu dengan keluarga. Ya, jadi maksudnya work life balance tu kita perlu improve ya, mungkin budaya, culture tu perlu kita tambah baik ya. Okey, ada komen sikit daripada Amriza Karim ya. Salam Dok Yakin. Waalaikumsalam Amriza. Terima kasih kerana bersama kita ya. Good job. Terima kasih. Okey, daripada Kak Mazura Nur Zulkifli. Salam Al-Hijrah Dr. Yakin Dr. Mim. Salam Al-Hijrah Kak Zura. Terima kasih kerana bersama kita ya. Daripada Sharifah Baltiazam. Assalamualaikum. Salam Al-Hijrah Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah ya. Terima kasih kerana bersama kita. Dan daripada Reka Francis. Selamat tengah hari Doktor. Selamat tengah hari Reka Francis ya. Okey, jadi baiklah kita sambung ya perbincangan kita Dr. Halimah ya. Sebagai doktor pakar kanak-kanak pula ya, bagaimana kesihatan para ibu ni mempengaruhi kesihatan anak-anak mereka ya, dan perkembangan sosial anak-anak tu pula? Okey. So yang saya boleh nampak lah bila saya rawat kanak-kanak ni, sebenarnya kesihatan ibu dan kesihatan keluarga tu sangat penting. So kalau ibu tak berapa sihat, kesihatan boleh dibagi pada kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Dan bila kita jumpa kebanyakannya, sebenarnya kita nampak kebanyakannya ibu sangat exhausted. So bila dia masuk hospital tu, you boleh nampak anak dia sihat, tapi you boleh nampak ibu pun sebenarnya kepenatan. So kalau kita ambil social history, kita boleh dapat yang kebanyakannya mak ni dia bekerja bisnes daripada rumah, tapi dia kena jaga anak juga, dia kena buat juga kerja rumah. So kalau saya lah, sebenarnya saya nak menggalakkan bukan saja kita empower women, kita kena empower men. Sebab bila men boleh tolong di rumah, sebab sekarang ni jenis yang walaupun ibu tu kita kata housewife, memang kalau kita ambil history dia kata saya duduk rumah je jaga anak, tapi saya buat bisnes.
mak-mak banyak dia buat side business, menjual ini, menjual itu. Jadi dia nampak kepenatan. So saya rasa memang kena jaga, mak-mak memang penting untuk menjaga kesihatan dia supaya dia boleh jaga anak-anak dia. Kadang-kadang yang kita nampak lagi satu ialah macam anak nampak terbiar sikit. Macam contohnya pemakaian tak berapa ni ke, dan selalunya disebabkan oleh mak sibuk. Tu pun lagi satu yang kita boleh nampak banyak lah. Bila kita nampak ke hospital tu, kita boleh nampak yang ada kena-kena macam tu lah. Last kali yang saya selalulah nak ni kan ialah smoking. So yang banyak saya jumpa anak-anak ni mak tak smoking tapi ayah smoking. Tapi mak tak boleh nak cakap apa-apa dah, ayah tak nak dengar. So kalau yang ni pun saya sangat sarankan lah, kalau boleh ayah-ayah kalau yang merokok tu kalau boleh berhenti merokok. Berhenti merokok memang bukan senang, tapi dia memang kita akan gagal beberapa kali, kena cuba dan cuba lagi. Sebab selalunya anak-anak ni kita tengok dia masuk dengan asthma. Dia get recurrent exacerbation. Dia maksudnya recurrent asthma attack dia tu. Dia masuk, bila kita ambil history kita tengok rupanya ayah merokok. Lepas tu ayah akan cakap, oh tapi doktor saya merokok luar rumah. Bila kita merokok kat luar rumah, benda-benda yang daripada rokok tu lekat kat baju. Kita masuk, kita pegang anak kita dapat. Lepas tu anak kita masuk dapat another asthma attack, masuk lagi hospital. So sebenarnya kalau boleh lah, bukan tuju pada mak sebab jarang jumpa mak-mak yang merokok. Selalunya kita nampak ayah yang merokok lah. Dan mak-mak selalu dah nasihatkan ayah tapi tak boleh gerak apa-apa kan. So kalau ni saya nak merayulah pada kalau ayah-ayah untuk kalau merokok tu tolonglah berhenti merokok. Okay. Ya, apa kita panggil second hand smoker dan third hand smoker ya. Jadi kebanyakannya ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi mangsa ya. Jadi ayah itu adalah first hand smoker dan ibu tu second hand smoker, anak pun kadang-kadang second hand smoker, kadang anak third hand smoker ya. Jadi kadang-kadang bila ayah kata oh saya rokok kat luar rumah, tapi sebenarnya bahan-bahan substans daripada rokok tu melekat di baju mereka dan bila anak-anak mereka peluk mereka ya, jadi mereka pun mendapat kesannya. Ataupun bila mereka merokok di dalam rumah ya, asap-asap rokok tu melekat di langsir-langsir, di cushion ya. Jadi bila anak-anak merangkak-rangkak memegang langsir, berduduk-duduk di cushion, anak pun boleh mendapat kesan seolah-olah mereka juga adalah seorang perokok walaupun mereka tidak merokok secara direct ya. Macam semalam pun saya dah kongsikan juga mengenai kesan perokok kepada orang-orang sekitar ya, di mana kajian menunjukkan antara 20 hingga 30% ya kanser paru-paru berlaku di kalangan bukan perokok ya. Jadi kajian menunjukkan kebanyakan mereka ini adalah sebenarnya passive smoker ataupun perokok yang pasif, yang tidak merokok secara direct tetapi mendapat kesan secara indirect ya. Okay, ada komen daripada Kelvin Swichuanway. Hi doktor, hi Kelvin, thank you for joining us ya. Daripada komen ada Dr. Kak Mazura ya, doktor di Malaysia selalunya di peringkat atau tahap manakah selalunya wanita menyedari sekiranya mereka menghadapi masalah kesihatan paru-paru, apa nasihat doktor untuk mencegah sebelum mengubati ya. Okey, jadi memang betul ya, kita memang perlu mencegah sebelum mengubati ya. Prevention is definitely better than cure. Jadi saya ingin mengajak mungkin rakyat Malaysia yang berusia 40 tahun ke atas untuk melakukan ujian annual medical check-up, yang maksudnya pemeriksaan kesihatan berkala ya, kerana setelah kita menjangkau umur 40-an ya, kita lebih mudah untuk mendapat bermacam-macam jenis penyakit ya, daripada penyakit jantung, penyakit paru-paru ya. Dan sekiranya para ibu itu sendiri ya mengalami masalah, maksudnya simptom ya, jangan tunggu sehingga teruk lah ya. Saya banyak bertemu dengan pesakit yang batuk berpanjangan ya, kadang-kadang dah setahun batuk baru datang jumpa ya, kata oh saya ingatkan batuk ni biasa je, sikit-sikit je kan. Dia tengok dah setahun, lepas tu dia dah setahun rupanya penyakit TB-nya dah ekstensif ya, dah teruk tersebar di bahagian kedua-dua belah paru-paru ya. Jadi untuk pengetahuan semua, penyakit TB ini kalau kita dapat rawat di peringkat awal, insya-Allah ia boleh diubati ya. Tetapi kalau kita biarkan apabila dia sudah menjadi melarat ya, melibatkan kedua-dua belah paru-paru ya, kemungkinan boleh diubati tetapi mungkin meninggalkan kesan yang berpanjangan. Contohnya masalah paru-paru kronik ya, paru-paru berparut ya. Jadi untuk para wanita, saya sangat menasihatkan sekiranya mereka mempunyai simptom ya, sama ada batuk ya ataupun susah nafas ataupun sakit dada, segeralah melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik untuk mengenal pasti apakah punca masalah anda supaya boleh dirawati ya. A happy woman is a happy family ya. Selalu dengar perkataan tersebut. Jadi sekiranya seorang ibu itu sihat, seorang ibu itu bahagia, insya-Allah keluarganya juga akan bahagia dan gembira dan juga sihat kerana ibu memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarganya ya. Okey, jadi ada komen sikit daripada Faridah Idah ni. Selamat tengah hari dok, selamat tengah hari Puan Faridah, terima kasih bersama kita ya. Okey, daripada Anis N ya, salam al-hijrah doktor sekalian. Bagaimana kita nak jaga kesihatan mental bagi wanita yang mempunyai masalah paru-paru?
Seperti yang kita tahu, kadang-kadang tugas-tugas hakiki kita sebagai seorang wanita, isteri terjejas sekaligus mempengaruhi kesihatan mental juga. Jadi mungkin Dr. Halimah boleh share kan macam mana tips untuk kita nak jaga masalah mental kerana kita banyak role atau peranan yang perlu kita laksanakan ya. Saya sangat setuju sangat dengan kesihatan mental ni. Walaupun it's not my specialty, I'm a pediatrician so pakai kanak-kanak, tapi saya rasa kesihatan mental ni dia dah menjadi satu benda yang kadang-kadang orang dekat Malaysia ni jadi tabu. Bila kata kesihatan mental, semua orang kata, oh saya tak gila doktor. Memang sebenarnya bukan gila. Kesihatan mental ni sometimes it's just macam mood disorders. Dia macam depression, you are stressed sebab kerja banyak kat rumah. Macam yelah anak nak tengok, masak, makan ni semua kan. So bagi saya tips yang pertama ialah something yang you can do yourself. Tips yang kedua ialah please get help. Sebenarnya kita either you want to see a psychiatrist or you can see a clinical psychologist who can give you counselling. But sometimes benda ni macam kena berbayar sikit. But we also have yang dekat government side jugalah which you can get referral. Okay, yang ni satu yang dapatkan pertolongan from outside lah. The one yang you can do yourself ialah sebenarnya get help. For me, you cannot do everything sebab sometimes perempuan ni rasa dia superwoman. Dia boleh buat semua benda. Dia nak jaga, nak buat kerja rumah, nak buat semua ni. So sebenarnya kita kena berbincang lah dengan suami atau if you can get help from family members, jangan malu to get help. It's okay that you cannot do everything. Maksudnya kalau perlu nak minta tolong keluarga untuk jaga anak ke ataupun nak ambil me time for about 1 hour untuk keluar with your own friends. So you hantar anak kat rumah mak pun boleh kalau mak tu sanggup tu terima lah. Tapi maksudnya you've got to be creative to find help. Be it daripada your own husband or be it daripada your other family members, or kalau ada duit lebih sikit daripada kita beli baju berlambak-lambak, baik kita spend the little money that we have tu untuk panggil maybe nanny sekejap, nanny yang for 1 hour, nanny for 2 hours, for you to just go out and do whatever you want to do. Ataupun lagi satu macam itulah, sebenarnya kita nak empower men jugalah ni. Men pun kita kena empower so that they can do housework. Maksudnya bukan semua kerja isteri. Nak kemas rumah, nak basuh baju, nak masak. So we should all chip in, tolong sama-sama buat kerja dekat rumah tu. Tapi memanglah saya tahu cakap senang sebab kita semua tahu macam mana susahnya kadang-kadang kita nak convert, berbincang dengan suami semua kan, nak dapatkan ni. Tapi we need to be creative to find ways to help ourselves. So kesihatan mental, satu, you have to buat things yang boleh help your mental punya health, and also nombor 2, you get up from outside lah. Kalau dah rasa macam severe enough, pergi get it outside daripada psychiatrist or the clinical psychologist lah. Jadi maksudnya support group tu sangat penting ya, mungkin parents ya, mungkin kawan-kawan dan suami ya. Jadi kita perlu kreatif untuk memikirkan bagaimana untuk kita mendapatkan support ni, bagaimana untuk kita mendapatkan pertolongannya, kerana kita definitely tak boleh survive kalau kita seorang-seorang sahaja melakukan semua perkara ya. Okey, ada soalan daripada Puan Putri Nurul Hidayah. Assalamualaikum. Yang sedia maklum asap-asap rokok bahaya pada kanak-kanak dan wanita. Bagaimana boleh hisap vape? Adakah ia juga berisiko untuk dapat sakit? Okey, ini soalan yang menarik tentang vape ya. Jadi vape adalah sesuatu yang agak baru di pasaran ya. Jadi tidak begitu banyak kajian yang telah diterbitkan untuk kita mengesahkan kesannya ya. Tetapi setakat ini telah dapati banyak juga laporan-laporan yang menyatakan betapa dahsyatnya kesan vape ni juga. Antaranya ia boleh menyebabkan popcorn lungs ya, di mana paru-parunya menjadi rosak ya. Dan juga beberapa kes-kes letupan yang berlaku ya di kalangan pengguna-pengguna vape. Jadi memang tidak ada kebaikan sebenarnya ya. Rokok, vape, mereka adalah tergolong dalam satu keluarga yang sebenarnya memberikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan ya. Jadi yang hisap vape risiko untuk mendapat kanser setakat ini belum ada kajian yang detail yang menyeluruh untuk mengesahkan perkaitan ini. Tetapi kajian yang telah sedia ada ialah antara vape dengan penyakit paru-paru kronik ataupun popcorn lungs ya, dan juga explosion ya, letupan ya, yang boleh mengakibatkan kematian dan juga kecederaan yang parah ya. Jadi itu setakat itu yang saya tahu ya, kaitan antara vape dan masalah-masalah paru-paru dan juga masalah kesihatan secara umum. Dr. Yakin, boleh ke saya nak tanya Dr. Yakin? Boleh silakan. Ada ke kalau so is there any effect of the vape punya yang asap tu towards macam kita ada second hand smoker kan? Does it have any effect on second hand macam people yang get the vape punya lah? Because I assume vape tu is a water vapor kan yang keluar tu kan. So will it have any effect on people yang
hidu dia punya kan, sebab selalu asap dia banyak berkepul-kepul kan. Ya, and then asap dia macam bau wangi kan? So Kan? does it have any effect? Ada any kajian ke yang tunjuk? Okay, setakat ni I tak terbaca lagi. I have not read any literature ataupun any reports pertaining to second hand vapor ataupun third hand vapor as per second hand smoker and third hand smoker kan. Tapi I would assume ataupun I would think that kesan dia lebih kurang sama je macam rokok sebenarnya vape ni, sebab sebenarnya yang membezakan vape dengan rokok adalah dari segi kandungan nikotinnya. Dia kata kalau nak berhenti rokok pakai vape dulu tapi masalahnya sekarang pakai vape sampai bila-bila tak berhenti-berhenti ya. Jadi sebenarnya kalau nak berhenti merokok fair enough, dia boleh pakai vape tapi sementara saja. You have to have a target deadline untuk berhenti vape tu juga supaya subsequently matlamat you tercapai. Jadi matlamat you nak berhenti rokok, jadi vape tu hanya sementara saja untuk nak legakan nikotin craving you, ketagihan nikotin ya. Jadi dari segi efek second hand vapor, third hand vapor tu saya masih belum terbaca lagi setakat ini. Tapi sebagai doktor pakar paru-paru ya, apa-apa benda asing ataupun udara ataupun gas ataupun chemicals yang masuk ke dalam paru-paru definitely akan memberikan kesan yang tidak baik. Cumanya bagaimanakah kesan tersebut ya, jangka pendek, jangka panjang kita masih belum tahu kerana vape agak baru di pasaran ya. Jadi lebih elok prevention is better than cure lah kan. Eloklah kita mengelakkan diri daripada orang-orang yang menghidup vape ni, dan kalau ada vapers yang mendengar sesi ini, cubalah berusaha untuk berhentikan vape tersebut ya, kerana memang efeknya adalah lebih banyak keburukan daripada kebaikannya ya. Okey, daripada Kak Mazura ya, happy woman, happy family ya, betul ya. Dan daripada Farida Edah, terima kasih Dok atas pencerahannya. Jadi nampaknya kita pun dah sampai hampir sampai ke penghujung sesi ya, Dr. Halimah. Mungkin sebagai ada mungkin sharing pengalaman manis sebagai pakar kanak-kanak dan juga sebagai aktivis wanita sebelum kita akhiri. Okey, kenangan manis sebagai pakar kanak-kanak, saya rasa pakar kanak-kanak ni ada susah sikit sebab when you, it's not easy to see dying children. It's not easy to see children yang sakit. Tapi what the most rewarding thing I get from being a pediatrician is to see the child becomes healthy again. And the children, they are very strong. So bila dia sakit memanglah nampak teruk, but they bounce back really quickly. And even baby yang keluar small yang pramatang tu kan, when they get back, when they recovered and actually we can send them home, is a very sweet feeling lah. In terms of sebagai aktivitis wanita, itulah saya sejak balik ke Malaysia ni tak berapa dapat jadi seaktif mana yang saya dekat UK dulu, dan saya rasa antaranya ialah work-life balance lah. I am still finding my work-life balance and I wish that everyone pun boleh cuba. I think we should all try to have a work-life balance so that we can help the community. So sama-samalah kita cuba memperbaiki diri supaya kita boleh menyumbang lebih banyaklah kepada masyarakat. Okey, baiklah. Ya, okey, mungkin kata komen terakhir daripada netizen ini, dia kata ya, daripada Daryl Astro, thank you for sharing Dok. Sama-sama ya Daryl, terima kasih kerana bersama kita. Putri Nur Hidayah, terima kasih atas penjelasan. Salam Al-Hijrah ya, salam Al-Hijrah ya. Dr. Umi Su, mabruk, both of you are awesome. Alhamdulillah, terima kasih Umi Su kerana bersama kita. Okey, baiklah, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Halimah kerana sudi meluangkan masa dan pengalaman ya, supaya kita boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. Dan terima kasih kepada netizen kerana bersama-sama kita. Mohon kongsikan ya, sharekan status FB Live ini dengan rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan ini ya. Okey, baiklah, nampaknya setakat itu saja ya. Salam Al-Hijrah buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.